baliklah saya ke Bangladesh. Dah habis? Ini penutup. Bukan malam ni penutupnya. Tajuk yang nak kita bicara ni, tajuk yang terakhir. Ada lagi, bulan depan ada lagi insya-Allah. Ada tajuk yang lagi iaitu menyatakan adab bersahabat serta orang yang berkenalan dan orang yang tiada berkenal-kenalan daripada umum segala muslim. Maksudnya adab kita bersahabat dengan orang yang kita kenal dan juga dengan orang yang kita tak kenal. Jumpa sekali-sekali. Ada juga bersahabat dengan dia tu macam mana? Macam mana pergaulan kita dengan dia? Ini yang nak kita baca malam ni Ketahui olehmu bahawasanya manusia pada hakmu adalah ada 3 perkara. Manusia-manusia tu berkaitan dengan kita ni ada 3 kategori, 3 jenis, 3 perkara. Pertama, sahabat, yang ni taulan betul-betul, sahabat betul-betul, ke mana pun dengan dia je, minum dengan dia, berjalan dengan dia, kerja dengan dia, sama-sama bersembang-sembang pun dengan dia. Kalau lepas maghrib nak bersembang pun dengan dia juga. Dia selalunya yang bersama tu orang yang sehobi atau sekegemaran. Kalau geng mancing, dia geng mancing je berkawan dengan dia. Kalau geng badminton, geng badminton aja. Kalau geng bola sepak, geng bola sepak aja. Dia. Selalu kita orang tu kan, cikgu dengan cikgu, kerani dengan kerani. Lagi? Ahli sokan dengan ahli sokan. Dan biasanya. Dia itu dia. Ada 3 Yang pertama taulan, geng dengan dia. Mana yang sebulu dengan dia, itulah tu. Geng dia lah tu. Orang putih pada sebut birds of a feather flock together. Burung yang sebulu tu selalu terbang bersama-sama sebulu. Burung merabah dengan burung merabah, burung pipit dengan burung pipit, burung bangor dengan burung bangor. Ada orang tengok burung merabah terbang dengan burung lang ada? Mana ada ada ikut bulu dia. Kita ni pun begitu juga. Ikut member kita. Okey, macam mana adabnya berana tu? Ada 3 jenis manusia. Pertama, sahabat, iaitu taulan. Hari ini kita kena kenal siapa sahabat, siapa musuh. Di antara syarat-syarat bersatu padu tu, kita kenal siapa sahabat dan kita kenal siapa musuh kita. Kalau tak kenal, itu yang kadang-kadang sahabat dianggap musuh, musuh tu dianggap sahabat. Macam orang berlanggar dalam gelap lah. Dia berlanggar dalam gelap, tak nampak dia, tak nampak orang tu pun tak nampak kita. Bila berlanggar kita ingat kawan, berpeluk-peluk lah dengan dia, minta maaf lah. Tengok-tengok dah ada pula lampu ke ataupun ada kilat ke, tengok-tengok yang kita peluk tu musuh macam. Tertipu dah, tertipu lah tu. Kadang-kadang kita ingat musuh, bertumbuk dengan dia, duduk bertumbuk. Tiba-tiba dapat ada cahaya, tengok yang kita bertumbuk tu siapa? Kawan. Hari ni waktu itulah kita tak kenal siapa kawan, tak kenal siapa musuh. Orang yang negur kita tu musuh ke kawan? Orang yang negur kesalahan kita tu musuh ke kawan? Orang yang ngajak kita masuk syurga tu musuh ke kawan? Tapi hari ni siapa yang negur, siapa yang membetulkan kesalahan kita, siapa yang ngajak kita masuk syurga, menyeru manusia kepada jalan Allah, orang tu dianggap sebagai musuh. Orang itu tak boleh masuk, no entry di mana-mana pun Di masjid no entry, di surau pun no entry. Pasal apa? Pasal dia menyeru kepada Islam, menyeru kepada kebenaran, mencegah kebatilan. Orang anggap itu sebagai musuh. Kadang-kadang musuh kita anggap sebagai kawan. Dia ngajak kita ke neraka. Mau kita tengok wayang, kata dia je. Aku tak ada duit, jawabnya. Tak apa, biar aku belanja. Dia pun beli ke tiket. Tengok wayang cerita warisan jari hantu. Tahu ke cerita warisan jari hantu? Agaklah saya pun tak pernah tengok. Jangan menyolang mati tengok saya mesti tahu kan. Saya tengok tajuknya je. Biar aku belikan tiketnya, kata. Dia pun belikan tiket. Mau kita tengok wayang kata.
Memang tak ada duit, kata Yunus. Biar aku belikan tiket ni. Pergi dekat panggung, apa nama panggung yang dekat kedai saya tu lah. Apa nama panggung tu? Apa nama panggung tu? Ha? Bottom? Totus. Entah. Totus je. Ya, belilah tiket. Kita ingat kawan dia baik betul ya Ibrahim tu, kata belikan tiket ke mana nak wayang, kata. Padahal dia musuh ke kawan tu. Musuh, ngajak orang masuk neraka, musuh lah tu. Ngajak orang buat maksiat, bukannya kawan tu, musuh. Hari ni kita nak kenal siapa musuh, siapa kawan. Orang yang menyeru kepada kebenaran itu bukannya musuh, itu kawan tu yang sebenarnya sahabat. Orang yang negur-negur kesalahan kita tu, itu sahabat tu. Ya. Dia nak menyelamatkan kita daripada seksa akhirat. Tapi hari ni orang itu dikatakannya musuh. Itu yang tak nak dengar tu. Malah aku dengarnya, kata dia ngajak orang apa je, cerita mati je, cerita akhirat je. Orang nak dunia, orang nak membangun, katanya. Malah aku dengar tu. Itu yang balik tu. Itu yang tak nak dengar tu. Ada ke tak orang kopi tu? Kali lagi, ada ke tak orang kopi tu? Ada. Dah tahu-tahu lah dia dah. Tahu tak apa ya? Itu 3 kategori ya. Pertama sahabat, yang ini taulanmu dan kekasihmu. Yang sahabat tu kekasih kita lah, termasuk isteri kita tu. Sahabat lah tu, taulan lah tu. Sama dengan dia, makan sama, ya, pergi kedai sama, tidur sama, taulan lah tu. Yang kedua, orang yang kau kenal-kenalan. Kenal gitu aja. Jumpa salam, betul angkat tangan, itulah kenal gitu aja. Yang ketiga, orang yang tiada engkau kenal, iaitu kebanyakan muslimin. Kita tak kenal pun, tapi orang tu duduk sekampung kita. Dia duduk di Batu Putih seorang tu duduk di mana, di Batu Karang umpamanya, jumpa sekali-sekali je, tapi kita tak kenal. Itu 3 kategori. Yang pertama yang kita kenal, yang kedua kawan kita benar-benar taulan, yang kedua orang yang kita kenal baik, biasa dengan dia, dan yang ketiga orang yang kita tak berapa kenal. Jadi ada adab belaka tu. Masing-masingnya ada adab kita dengan ketiga-tiga golongan manusia tadi. Adapun adab serta orang yang kau jadikan taulanmu itu, maka telah tersebut dalam fasal yang menyatakan seorang bersahabat serta sahabat. Dulu dah kita baca dulu ya, adab seorang bersahabat dengan lain. Ya. Ada dah baca? Beberapa perkara yang berkawan dengan sahabat tu. Ya, ada beberapa perkara, tapi disebutkan oleh Imam Ghazali 23 perkara. Dah kita baca dulu. Soal lupa lah mana buatnya ya. Siapa nyuruh lupa? Ada 20 adab kita berkawan dengan taulan kita tu, dengan sahabat kita tu. 23 perkara. Pertama, melebihkan dia akan taulannya daripada harta dan sebagainya. Menentukan membantu sahabat kita yang dalam kesusahan dan sebagainya. Termasuklah mendoakan dia. Ya. Kemudian bersyukur kalau dia dapat kebaikan, kita rasa sedih kalau dia dapat kemalangan dan sebagainya. Itu adab bersahabat ya. Baca baliklah. Ya, daripada tajuk mulia itu. Pada muka surat 287 itu start ya. Habisnya 296. Itu dekat 10 muka surat. Ini bukan 96, 292. 292 penutupnya. Kemudian malam ni 293. Adab bersahabat dengan orang yang kita kenal. Bukan dengan taulan ya, dengan kita kenal. Bukan bersahabat dengan sahabat dah. Bersahabat dengan orang yang kita kenal. Itu yang kita nak baca malam ni. Adapun adab serta orang yang kau kenal itu beberapa perkara. Banyak. Setengah daripada adab serta mereka itu, bahawa jangan hinakan akan seorang daripada mereka itu. Maka bahawasanya tiada engkau ketahui akan mereka itu, mudah-mudahan ia terlebih baik daripadamu kepada Allah Ta'ala. Jangan dihina dia. Kalau kita baru-baru kenal dia, bukan baik benar kenalnya, kenal gitu je. Jangan dihina dia. Jangan dikatakan dia ni lebih hina dari kita. Tak kira lah dari segi
pakaian, dari segi kereta, dari segi apa lagi, harta, dari segi rumah, dari segi rupa. Jangan kita hina dia. Kita tak tahu, mungkin di sisi Allah dia lebih mulia daripada kita. Ya, jangan menghina seorang kepada seorang yang lain. Mungkin dia lebih baik daripada kamu, kata Allah. Ya. Setengah daripadanya bahawa jangan kau ta'zimkan akan mereka itu, sebab dunia mereka itu, yakni sebab kekayaan mereka itu, atau sebab ada harta mereka itu, atau sebab kemuliaan mereka itu, kerana bahawa dunia itu sangat hina kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a li ghaniyyi li ghinahu zahaba sulusan dini. Artinya barang siapa merendahkan dirinya bagi orang yang kaya, yakni barang siapa mentakzimkan akan dia kerana kekayaannya itu, nescaya hilang 2 sulus agamanya. Kalau orang tu banyak kata, tokoh pun apa hebat, Lamborghini tokohnya, tahu ke Lamborghini? Bukan Lamborghini, Lamborghini. Ya. Tokohnya Lamborghini. Pakaiannya pun apa namanya? Kod aja ke sana kemari, rumahnya pun banglo besar. Kondominium rumahnya. Kita pun memuliakan dia kerana kekayaan. Bukan mana kita suruh hina dia. Kita memuliakan dia tu bukan kerana akhlak, bukan kerana agama yang tak ada. Kerana dia tu kaya. Ya. Kerana dia tu pangkat besar. Kita muliakan dia. Body aja. Maka telah hilang 2/3 daripada agamanya. Tinggal 1/3 aja agama tu ada pada dia. 2/3 tu dah hilang. Kerana dia memuliakan orang lain kerana apa? Kerana dunianya. Mengapa tak boleh? Kerana di sisi Allah dunia tu hina. Ya, di sisi Nabi pun dunia tu hina. Ad-dunya jifah, kata di Nabi. Dunia itu adalah bangkai, seperti bangkai. Wa tullabuha kilabun, yang mengejar bangkai tu apa? Anjing-anjing. Itulah dunia ni. Lagi satu, dunia ni pun menipu daya. Dia bukannya kekal, menipu daya. Dunia ni memanglah dia makin lama makin cantik, makin lama makin canggih, makin lama makin hebat, makin lama makin makin menarik, makin lama makin menggiurkan, makin lama makin sophisticated. Itu dunia. Orang manusia makin lama makin berkedut, makin lama makin kereput, makin lama makin lemah, makin lama makin kecut. Tengoklah diri kita ni. When I was 18, I was not like this. Faham ke? Tak faham mana buatnya, sama nyuruh tak kerti cakap putih. Dulu bertenaga, kuat, laju, apa buat pun laju. Lagi dari udah kecut aja, uban dah bertabur, lagi gigi dah gugur, lagi kulit dah kendor, lagi mata dah kabur, udah dekat dengan kubur. Itu kau ya. Itu sebab dunia ni menipu daya. Siapa ngejual dunia pasti akan tertipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah dalam Quran ya. Dan tiada kehidupan di dunia ini melainkan mata benda yang menipu daya. Jadi jangan kita memuliakan manusia kerana dunianya. Kalau kita muliakan kerana dunianya, tertipulah kita ya. Kalau dia pangkat besar, beria benar, berambat ngejar nak muka kat mentokanya. Lepas tu salam cium tangan pula tu. Beria benar. Ya. Sedangkan dia tu mungkin orang kafir, mungkin orang fasik, mungkin orang zalim. Jangan kerana dunianya kita memuliakan dia. Tapi bukan suruh hina dah. Tapi jangan memuliakan dia tu kerana dunianya. Kalau kita muliakan juga, apa jadi? Hilang 2/3 daripada agamanya. Ya. Zahaba sulusa dinihi, telah hilang 2 sulus. 2 sulus artinya 2/3 daripada agamanya ya.
yakni barang siapa mentakzimkan akan dia kerana kekayaannya, nescaya hilang 2/3. 2/3 tu 2/3 ya. Daripada agamanya. Itu adab yang kedua. Dan setengah daripada adabnya, setengah daripadanya, jika marah mereka itu akan dikau atau memerintahkan akan dikau seorang, maka jangan engkau lawan akan mereka itu. Kalau dia marah, jangan lawan. Kalau lawan, memburukkan keadaan. Kalau kita diam, kita tak lawan, macam? Tak jadilah. Dia nak marah pun tak jadi, tak berlawan. Coba kalau dia marah, kita marah. Dia nunjuk penumbuk, kita nunjuk penumbuk juga, macam? Jadilah benda tu. Dia nunjuk parang, kita nunjuk golok, macam? Jadi ke tak? Jadilah. Jadi kalau dia marah, jangan lawan. Kalau dia bertengkar-tengkar, rasa-rasa apa-apa nak tengkar, jangan lawan. Ambillah kamu menang. Dalam mati kita tak payah khabar pun. Ambil kamu menang. Lantaklah dia nak menang. Mana banyak setengah orang itu dia nak menang aja. Dia tak nak salah, dia tak nak kalah. Dia kira nak menang aja. Bertengkar nak menang, apa pun semua nak menang. Kita tanya dia, ngapa tak pernah tak ada datang ke masjid ni? Kata. Sedangkan dia jatuh kuasa masjid. Tak nak datang dia, tak lalu kata. Tengok dia berapa mak mentokah. Atas mak mentokah tu lalu kata. Itu budak melampau tu katanya. Mentokah bukan mawak katanya. Ada orang ni. Susah saya tak sampai ya. Ada orang betul ya. Kesana kemari nak mentokah ada pergi masjid tak ada. Sedangkan dia jatuh kuasa masjid. Carilah siapa-siapa orang. Macam mana nak mentadbir masjid dia pun tak pernah pergi masjid? Pakai remote control kan? Apa itu kan? Itu mak bertokar boleh tu. Mana ada mak bertokar kata aku tak lalu mikirnya kata. Nampak. Itu nak menang lah tu. Nak menang nak kalah tu. Mana ada itu cakap tak betul itu katanya. Dia kata tak betul cakap. Nak ambil kamu kata. Hantarlah. Kita nasihati aja dia. Dan sebagainya. Orang macam itulah katanya musuh tu. Padahal kita nak nak menyelamatkan dia daripada berdosa. Supaya dia jangan berdosa. Tapi itulah dia jawabnya. Orang kafir itu jangan lawanlah. Biarkan dia. Biarkan si luncai terjun dengan labu-labunya, lantak kamu lah. Itu dia. Jangan engkau lawan mereka itu kalau dia marah ya, dia memerintahkan itu. Jangan engkau lawan akan mereka itu. Dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau suka kepada mereka itu sebab memuliakan ia akan dikau, dan sebab memuji mereka itu akan dikau, dan sebab menyatakan kasih ia akan dikau. Kerana jikalau engkau periksa hakikat yang demikian itu, nescaya tiada engkau dapat akan dia. Dia muji itu bukan muji benar-benar. Kalau dicek betul-betul mesti ada sebab mengapa dia nak puji kita. Dia muliakan kita. Bersalam, cium tangan. Cuba tengok betul-betul kadang-kadang dia bukan cium tangan kita, dia cium tangan diri dia. Ada orang betul. Beria benar tunduk cium tangan. Padahal dia bukan cium tangan kita, tangan dia ciumnya. Maknanya olok-olok itu memuliakan kita tu. Adalah sebabnya, adalah tujuannya, ada motif. Kata orang putih dia ada ulterior motif. Tahu ke apa artinya ulterior motif? Ada maksud yang tersirat, bukan tersurat. Itu namanya ulterior motif. Jangan kita bangga, jangan kita seronok kalau dipuji dia orang, dimuliakan dia orang. Tak usah pujilah. Nak puji siapa? Nak puji siapa? Puji Allah aja, jangan puji makhluk. Puji ni ada 4, selalu saya sebut dah. Pertama, puji Allah bagi Allah, itu memang dia layak puji diri sendiri. Allah layak dah memuji dirinya? Layak. Yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Ada juga orang-orang yang Allah puji, seperti Nabi Muhammad Allah puji. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata Allah ngabar tentang Nabi Muhammad ya. Sesungguhnya kamu wahai Muhammad memiliki akhlak yang amat mulia. Itu tak apalah Allah puji makhluk dia. Yang ketiga, puji makhluk bagi Allah. Kita puji Allah Ta'ala. Kalau dalam sembahyang apa hukumnya? Wajib ya.
Wajib tak baca alhamdulillahirabbil alamin? Wajib tak? Wajib. Kalau dalam sembahyang. Kalau di luar sembahyang sunat. Tadi tu imam ada tak baca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Ada tak? Sunat hukumnya, ya. Dapat pahala dengan syarat betul bacanya. Kalau tak betul habislah, ya. Tengah tu imam aja betul, yang lain tu hamlah, 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 hamlah. Apa bendanya entah. Apa bendanya hamlah, hamlah, hamlah. Apa namanya? Dia tak betul-betul lah. Alhamdulillah. Kamu kau setarani dengan dia, bidang dia ni. Udahlah tu, ya. Dia pun tak ada. Dia marah, dia kena tahu lagi marahnya. Jadi merampas bidang dia. Jadi sebut betul-betul. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Itu puji makhluk bagi Allah. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Hukum asalnya harus, tapi tidak digalakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah seorang sahabat memuji sahabat yang lain, dia dengar di Nabi, kata Nabi, kamu nak nyembelih tengkuk ni ke? Kata Nabi, ngabur pada orang tu muji tu. Kerana kadang-kadang yang dipuji tu, yang memuji tu tak ada ikhlas, ada tujuan. Ada ulterior motif tadi, itu yang dipuji kita tu. Macam kita puji pemimpin juga. Kita bertuah kerana dapat pemimpin yang begitu hebat, dapat pemimpin yang prihatin terhadap rakyat, pemimpin yang pandai mentadbir, dan kita harap kita diluluskanlah projek nak membangunkan surau ini. Itu motifnya. Diluluskan projek nak membangunkan surau ini yang berjumlah 2 juta ringgit. Umpamanya lah, ya. Jadi bukan dia muji benar-benar tu. Dia nak apa? Nakkan kelulusan projek itu. Ada tak apa itu berlaku? Ada ke tak? Berlaku sekarang ni dalam masyarakat kita. Puji pemimpin kerana hendakkan projek, hendakkan pembangunan dan sebagainya. Jadi tak ada ikhlas. Kadang-kadang yang kena puji tu pula, dia pula sudah tentu hal dia rupanya. Sudah kena puji tu kembang aja hidung, jalan penyengit je rupanya. Yang itu apa tu? Tak boleh puji manusia ni. Nak puji hanya Allah saja. Kecuali kalau manusia tu bila dipuji bertambah imannya. Itu tak apalah. Macam Abu Bakar As-Siddiq. Ada tak makhluk puji dia? Nabi puji dia. Kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman seluruh alam ini, maka berat lagi iman Abu Bakar. Tak ada pula Abu Bakar dengar itu nyerongin aja, kembang aja hidungnya, nyengit aja jalannya, tak ada. Bertambah hebat, ya, bertambah hebat imannya, bertambah tawaduk dia kepada Allah Taala, bertambah hebat ibadahnya. Coba kalau Haji Ibrahim dipuji orang itu, macam mana? Yunus muji Haji Ibrahim, macam mana? Kalau ditimbang iman Haji Ibrahim dengan iman seluruh alam, berat lagi iman Haji Ibrahim. Macam apa jawab Haji Ibrahim kan? Apa jawab Haji Ibrahim kau? Baru ini fikir tahu kan? Teman dah lama dah habis tu je. Itu dia. Jadi puji itu ada 4, ya. Yang boleh kita puji hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita makan puji. Banyak orang manusia hari ni makan puji. Bila dia puji, punyalah hebat, ya, komitmen dia. Bila dia keji, udah meraju. Udah tak siap datang ke surau ni. Jenuh, ya, mujuk pun tak nak dia. Pasal apa? Ada orang keji dia. Ya, dia azan tak betul ke, datang orang tegur. Mula lah. Mula dia tak nak datang. Ya. Padahal orang yang negur dia tu orang kawan dia ke atau musuhnya? Kawan ke musuh? Kawan. Dia nak membetulkan bacaannya, ya. Banyak orang anggap musuh begitu. Itu yang tak nak dengar Ustaz Rahim ngajar tu. Salah saja kata. Aku dah 2, 3, 60 tahun ngaji, kata salah saja, tak betul saja katanya. Ya. Pasal apa? Pasal dia anggap jadi musuh orang tu, macam tak betul saja. Padahal kawan tu nak membetulkan kita supaya semayang kita betul, supaya bacaan kita betul, supaya semayang kita sah di sisi Allah Taala. Itu dia. Kita ni selalu salah anggap betul. Okey, udah yang tu. Ya. Jangan makan puji. Itu lagi satu yang 4 tu, ya. Lagi, dan setengah daripadanya bahawa jangan engkau ujub jika engkau dicela. Jangan engkau takjub
Ya, hairan jika engkau dicela oleh seseorang padahal engkau ghaib dan jangan engkau marah akan dia. Kita tak ada ghaib tu, kita tak ada dalam majlis itu. Ada orang ngatai kita. Ya. Saya tak ada dalam majlis itu. Tiba-tiba orang ngumpat saya. Ibrahim tak guna, renti je lah, susah datang lagi. Jangan kamu marah. Dia ngatai tu menguntungkan kita atau mengurangkan, merugikan kita. Dia mengatakan itu menguntungkan kita atau merugikan kita? Menguntungkan kita. Dia mencela kita tu, ibadah dia, pahalanya dapat ke kita, ndak ke tanda. Dosa kita dapat ke dia, ndak ke tanda. Jadi jangan marah sampai nak umpat. Ada orang umpat Jibril, umpat. Tak ada marah. InsyaAllah saya tak marah, umpat dah. Kerana kalau dia umpat, benda tu tak ya, tapi ngumpat juga. Ya? Kalau ya pun ngumpat juga namanya. Yang ya tu namanya ngumpat. Ya? Kalau tak ya namanya apa? Kalau tak ya namanya apa? Fitnah, bukan fitnah apa? Bohong, dusta. Mana tak? Nak ngumpat ke nak dusta? Tuan-tuan, Haji Umar, nak mana? Nak ngumpat ke nak dusta? Dua-dua tanda. Jadi kalau orang ngumpat kita seronok. Ada seorang ulama namanya Hasanul Basri. Ada korang dengar nama Hasan Basri ni? Bukan Hasan Basri yang ini, mana dia? Yang tak ada malam ni. Bukan itu ya. Namanya Hasanul Basri. Dia duduk di Bandar Basrah. Itu dipanggil Hasan Basri. Hasanul Basri namanya. Dia kalau dia dengar, tahu orang ngumpat, dia tak dengar lah, tapi dia tahu orang tu ngumpat dia. Dia ambilnya sebiji bakul, kemudian diisinya bakul tu dengan buah-buahan, jadi hamper tau. Dah jadi hamper, dia hadiahnya kepada orang yang ngumpat dia tu. Bila dia tanya orang pada Hasan, kenapa kamu ni bingung benda kamu bagi hadiah kepada orang, dah dia ngumpat, kamu bagi pula hadiah. Apa jawab Hasan Basri? Dia telah memberikan kepada aku sesuatu yang aku tak dapat beri pada dia. Dia bagi aku pahala free je. Aku tak boleh bagi dia pahala. Itu Hasan Basri. Kita kalau dengar orang ngumpat, mau parah mencari dia. Padahal dia membantu kita dengan pahala amal dia. Mayang dia dapat kita pahalanya, puasa dia dapat kita pahalanya, baca Quran dia dapat kita pahalanya. Itu kita pula buat dosa, nengok amoy, dia pula dapat dosanya. Tambah orang Taman Melayu tu, asal pagi aja nyuluh pohon amoy. Asal pagi aja nyuluh pohon amoy. Tahu? Ya ke tak? Orang Taman Melayu tu. Start je motor, dah nampak pohon amoy, dia menjogging situ. Tak tengok kan terlanggar, tengok juga. Dah berdosa. Ya. Orang ngumpat tu, dapat dosa kita tu. Itu dia ya. Jangan marah. Jangan engkau marah akan dia. Dan setengah daripadanya, jangan sekali-kali engkau tamak kepada harta mereka itu, dan kepada kemegahan mereka itu, dan kepada pertolongan mereka itu. Maka jika engkau mintakan akan hajatmu daripada seorang, maka memberi ia akan dikau, maka hendaklah engkau mengucap syukur akan dia. Dan jika tiada ia memberi akan dikau, maka jangan engkau marah akan mereka itu, dan jangan engkau cela akan mereka itu. Dan maka engkau uzurkan akan dia, dan jangan engkau mengadukan akan halnya itu kepada orang lain daripadanya. Tahu apa katanya? Kita jangan kemaruk dengan harta dia. Ya. Nengok dia beli motor baru, kita pun terus nak minjam. Buat minjam motor kejap, teman nak pergi Ipoh. Kawan baru beli. Ya. Senang ke nak baginya? Nak pergi ke Ipoh pula tu. Bukan nak bawa, nak pergi ke kedai, nak pergi ke kedai tu. Nak pergi ke kedai, apa ke kedai Jibril. Ini nak pergi ke Ipoh. Nak minjam motor. Motor kawan tu baru pula tu. Ya. Atau kalau tak dibaginya, jangan kita ngumpat dia, jangan kita cela dia, jangan kita marahkan dia. Kalau dia bagi, terimalah, syukur, terima kasih ya. Syukur. Syukur tu kan syukur macam kita syukurkan Allah. Kita ucapkan terima kasih kepadanya kerana murah hati dia memberi kita minjam. Kalau tak baginya, jangan marah, jangan cela, jangan ngumpat dia depan orang lain pula. Itu kedekutnya baru beli motor, orang nak minjam kejap tak baginya. Jangan. Jangan menyusahkan
Orang lain dengan apa? Dengan permohonan kita yang tak begitu berhati perut tu. Kawan baru beli, dia mana pinjam, apa rasanya? Tentulah dia tak berkenan nak baginya. Kalau bagi juga, tu tanda dia tu muah hati benar lah. Kita kena ucap terima kasih dengan dia. Jangan marah, jangan ngumpat dia pula. Itu adabnya dengan orang-orang yang kita kenal ni. Yang kenal betul-betul. Bukan sampai ke tahap sahabat, ya. Tapi dia kenal betul je. Dan jika tiada memberi akan dikau, maka jangan kau marah akan mereka itu, dan jangan kau cela akan mereka itu, maka engkau uzurkan akan dia. Artinya kamu apa? Uzurkan akan dia, kamu maafkan dia, kamu terima alasan dia tu. Dia tak bagi itu adalah alasannya. Itu hak dia, ya. Yang minjam kita, hak dia nak bagi, itu pulang kepada dia. Tak nak bagi pun hak dia juga. Bukan hak kita. Kita tak boleh memaksa dia memberi apa saja yang kita minta padanya. Hendaklah kau uzurkan akan dia. Dan jangan kau mengadukan akan hal ini kepada orang lain. Saya nak minjam pada Yunus, tak baginya. Terus pergi jumpa Haji Ripin. Oh, Haji Yunus tu punya tak guna. Minjam kejap pun tak baginya. Jangan begitu. Uzurkan dia. Adalah sebabnya tu. Dan setengah daripadanya, bahawa jangan engkau ajar dan jangan tegur akan seseorang, melainkan jikalau engkau lihat akan alamat yang menunjukkan ia akan menerima mereka itu akan pengajaranmu. Maka jika tiada yang demikian itu, nescaya tiada ia mendengar perkataanmu, dan jadi ia membantah atasmu. Dan apabila tersalah mereka itu di dalam masalah mereka itu, benci akan ditegur oleh orang, maka jangan engkau tegur akan mereka itu. Yang demikian itu membawa kepada perkelahian. Membawa kepada perkelahian. Melainkan jika jadi sebab yang demikian itu berbuat maksiat, maka engkau sebutkan yang sebenarnya, tetapi dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan dengan keras. Jadi, kalau ada salah kawan-kawan kita tu, orang yang kita kenal dengan kita tu, jangan immediately tegur. Jangan kejap-kejap itu tegur. Kita tengok sikap dia, mahu menerima teguran ke tak. Kalau dia mahu menerima teguran, boleh kita tegur, tapi dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, jangan kasar. Jangan nengkit. Dengan lemah lembut, ya. Ataupun lebih baik dengan empat mata, jumpa aja dia, kabur. Ataupun dengan Canon. Tahu Canon? Contohnya dia baca ayat, baca Fatihah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke tu? Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke? Salah. Kita nak negur dia. Macam mana? Tarik dia sebelah, kabur pada dia. Kata Ustaz Marahi, sebutan yang sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Tadi teman dengar mikir baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh aja dia. Dengan lemah lembut, biar dia menerima teguran kita tu. Pasal apa? Kita bukan tahu dia, kita tak tahu kenal apa benar. Bukan kenal benar. Kalau kenal benar, tak apa. Ini kita tak tahu. Mungkin dia marah, mungkin dia tak marah. Jadi nak tegur secara lembut. Kecuali dia sudah melanggar akidah. Itu kena kabur. Kalau perkataannya itu boleh membawa kepada kekufuran, wajib kita kabur. Tak boleh kita diamkan. Kalau dia kata umpamanya mana sesuai Malaysia ini dijalankan hukum hudud. Malaysia ni negara majmuk, mana boleh kita jalankan hukum hudud. Yang cakap tu orang Islam. Kita kena kabur dengan dia. Kamu jangan cakap apa itu. Cakap seperti itu boleh membawa kepada kekufuran. Nanya aja kamu tak pasal jadi kafir. Kena kabur betul Kerana itu melibatkan apa? Akidah. Bila melibatkan akidah, jangan dibiarkan kesalahan. Baru kita guna pakai man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Hadis ini kena pakai. Bila kamu nampak satu kemungkaran, hendaklah kamu ubah dengan tangan kamu. Apa arti dengan tangan kamu? Dengan kekuasaan yang ada pada kamu. Kalau tak boleh,
hendaklah diubah dengan lidah kamu. Kalau tak boleh juga dengan lidah, hendaklah diubah dengan hati kamu. Itulah dia selemah-lemah iman. Kena ubahkan. Sama ada dengan kekuasaan yang ada pada kamu, ataupun dengan lidah kamu, ataupun paling lemahnya dengan hati kamu. Jangan kamu seronok dengan maksiat. Jangan kamu bantu dengan maksiat. Ada ayat lain Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong bantulah kamu dengan perkara-perkara yang baik dan juga yang membawa kepada ketakwaan. Bantulah. Tetapi jangan kamu bertolong bantu dalam perkara-perkara yang berdosa dan juga perkara-perkara yang membawa kepada permusuhan. Itu perintah Allah ya. Tapi kalau nak tegur, biar berhikmah. Dengan lemah lembut. Jangan dengan keras. Ya. Ada bangkangan. Setakat ini. Saya baca ni, itu huraian yang tadi tu ya. Baca, ada dalam kitab. Jadi bukan tak boleh tegur, boleh. Tapi dengan cara berhikmah. Jangan biarkan je pula. Benda yang mungkar jangan biarkan. Kalau dia semayang tak betul, umpamanya tegur elok-elok macam mana bagi betul semayangnya. Dia azan tak betul, tegur elok-elok supaya jangan supaya dia tidak melakukan kesalahan. Ya. Sebutannya pun ke adabnya ke ini lagi satu ni ya. Ada orang yang qamat, dia iqamah. Apa sebutnya? Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Betul ke tu? Sekali lagi. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Betul ke? Kadang kita dengar bunyi itu qamatnya. Betul ke tak betul? Ada orang ke ni? Betul ke tak betul? Sekali lagi. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Betul ke? Dah diam. Tak dengar pun. Betul ke salah? Berani dah sikit. Budak takut. Kata salah pun takut, dengan betul pun takut. Takut ditanya apa salahnya. Apa salahnya? Tu dah. Dia dah habis. Qad qamatis solah. Mana yang dah masuk tu? Dia dah wakaf ya. Solat tu dah habis. Jangan sebut tu lagi. Kerana dia dah habis. Kalau nak sambung lagi apa? Qad balik. Qad qamatis solah, qad qamatis solah. Jangan tu lagi, tu dah habis. Kalau nak sambung baru boleh sebut tu. Qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Tapi jangan sebut solah, solah je, la je. Qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Yang tak betulnya qad qamatis solah, dah habis tu tak ulang balik tu lah. Tu qad qamatis solah. Seolah-olah dia kata macam mana? Aku ndak ke batu putih, aku ndak ke batu putih. Faham ke ni? Aku ndak ke Taman Sentosa lagi. Aku ndak ke Taman Sentosa. Betul ke salah tu? Kalau orang faham gelak dengarnya. Aku ndak ke Taman Melayu lagi. Aku ndak ke Taman Melayu. Ulang 2 kali tu. Aku ndak ke batu berangkai. Aku ndak ke batu berangkai. Macam itulah. Jadi dia sekali aja. Qad qamatis solatu, qad qamatis solah. Ataupun qad qamatis solah, qad qamatis solah. Lepas ni janganlah takut nak qamat pula ya. Dah dengar saya ngapa tu dia takut nak qamat. Lalu siapa tak nak qamat pula ya. Dah terpaksa saya pula qamat kan. Lagi satu orang nak qamat tak payah sebut saf. Tak payahlah saf kata, tak payah. Itu orang mazhab Hanafi, bukan bukan Syafi'i ya. Sebut saf, nahin aja orang, tak ada siapa pun tu. Ya? Apa guna sebut saf? Bila sebut saf, patutnya bangkit semua. Kalau mazhab Hanafi apa itu ya? Saf, bangkit semua. Betulkan saf, baru dia qamat. Ini bila sebut saf, nahin aja belakang, duduk aja belakang lagi. Haji Repin duduk aja, tak nak bangkit pun. Haji Ibrahim duduk aja, tak nak bangkit. Zul pun duduk aja, tak nak bangkit. Atas hamba guna buat sakit mulut nyebutnya. Ya? Tak payah sebut saf. Ya?
Lagi satu, kalau dia bukan imam, udah habis qamat tu baru dia mula bergerak. Bukan setakat tentang qad qamatis solat tu dia mula bergerak dah. Mazhab Syafi'i tak ada apa tu, dah habis qamat tu baru dia bergerak. Imam je qad qamatis solat dia pun bangkit terus. Kepada. Tapi imam yang berjadual lah, dia dah tahu jadual dia. Hari ni imam kita ni tak ada jadual. Itu dah mikir lah. Udah siapa tak nak. Nyudahnya ustaz dia jadi imam. Itu dia. Faham ke tak ni? Ini benda-benda yang kita kena faham ni. Udahlah azan kadang-kadang, Allahu Akbar. Akbar benar. Ada ke tak ada? Entahlah, mana saya tahu kan? Dah tak ada? Dah tak ada? Dah tak ada kata Haji Rusdi, tak ada. Ya. Entahlah ya. Kadang-kadang tak ada, kadang-kadang ada. Dia chip semua. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Itu dia. Jadi kalau negara tu biar dia biar dengan hikmah, ya. Dan setengah daripadanya apabila engkau lihat daripada mereka itu kemuliaan dan kebajikan, maka mengucap engkau syukur akan Allah Ta'ala. Dan apabila engkau lihat daripada mereka itu kejahatan, engkau pinta kepada Allah supaya dijauhkan daripada yang demikian itu. Dan jangan engkau tembelak akan mereka itu, dan jangan engkau kata bagi mereka itu, mengapa engkau tiada mengetahui akan martabatku, aku si Fulan anak alim, lagi fadil, Abdul lagi al-fadil. Kerana yang demikian itu perkataan orang yang jahil, lagi kurang akal. Dan yang terlebih sangat kurang akal itu iaitu seorang yang mencacikan akan dirinya, dan memuji akan dirinya. Kata dia mengatakan aku lah orang yang handal kali. Jadi kalau ada orang buat kesalahan, kita betulkan dengan cara hikmah, dengan cara lemah lembut. Jangan kita caci dia. Kalau dia ada kebaikan, kita bersyukur. Bukan syukur pada dia, syukur kepada Allah di atas kebaikan dia tu, ya. Bersyukur. Kalau dia buat jahat, engkau serahkan kepada Allah Ta'ala. Kalau dia buat jahat, kalau dia tegur tak mahu juga, serah kepada Allah Ta'ala, ya. Salah je dia tegur, kita tegur dia, bukan tak tegur, tapi dia hobi tu juga, tak mahu dengar cakap orang. Ada tak orang hobi tu? Ada tau. Tak nak dengar cakap orang, berpuluh-puluh tahun hobi tu juga, tak mahu dengar orang tegur juga. Tapi nahin aja dia, ya. Tak apa salahnya, wallahualam. Dia nak derambai ke, nak derambai carikan hitam ke, derambai hilang sial ke apa ke, tak maunya dengar cakap orang. Jadi orang itu serahkan kepada Allah Ta'ala. Jangan dicaci dia, jangan dimaki dia, jangan engkau tembelak akan dia, dan jangan engkau kata bagi mereka itu, mengapa engkau tiada mengetahui akan martabat aku, kamu tak kenal aku ni. Ini anak tuan guru tahu. Banyak orang begitu, ya. Kalau dia anak tuan guru, ni anak tuan guru ni, ini murid majlis ni tahu. Murid apa? Murid Tuan Lop ni kata. Tuan Lop yang hebat, muridnya tak ada hebat. Kalau anak tuan guru pun, ayahnya hebat, dia bukan hebat. Tuan guru tu yang hebat. Ya. Ini kadang-kadang dia berbangga dengan berguru dengan orang-orang yang ternama. Ini murid Harun Din ni, kamu tak tahu kan? Yang hebat siapa? Harun Din yang hebat. Kita apa beda, ya? Jadi jangan kita memuji diri kita, jangan berbangga-bangga dengan kedudukan kita. Kerana kita ni semua hamba Allah. Ya, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, ya. Sesungguh yang mulia di sisi Tuhan, di sisi Allah adalah kamu-kamu yang bertakwa. Baru mulia di sisi Allah. Kalau tak ada takwa, serupa je kita ni, hamba Allah belaka. Bukan kerana dia bangsa Quraisy dia mulia, dak. Ya, bukan kerana dia orang Arab dia mulia, dak. Kerana yang mulia di sisi Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kalau orang asli bertakwa, orang asli lah mulia di sisi Allah Ta'ala.
Kalau Cina bertakwa, orang Cina lah yang mulia di sisi Allah Taala. Ya. Kalau orang Arab bertakwa, orang Arab lah yang mulia di sisi Allah Taala. Begitu. Jangan kita puji dia kerana dunianya, jangan kita puji dia kerana ilmunya, jangan kita puji dia kerana watak dia. Nak puji Allah, tak apa lagi tak kurang akal, kata dia pengarang dia, lagi kurang akal. Dan yang terlebih sangat kurang akal itu iaitu seorang mencacikan dirinya. Dia ngata dia nepuk-nepuk dada. Tengok ini, kamu tak kenal aku, tak kenal aku ni. Itu lagi kurang akal namanya. Dan memuji akan dirinya. Dan setengah daripadanya, hendaklah engkau apabila hadir serta mereka itu mendengarkan akan barang yang dikata oleh mereka itu pada segala perkataan yang benar. Kalau cakap itu benar, kita dengarkan